Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kami ucapkan kepada pensyarah subjek EDUP 3053 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Encik Reza Ahmad Nizam bin Abdul Rauf serta rakan-rakan yang lain. Jadi hari ini kami daripada kumpulan 7 akan pembentangan iaitu penghasilan daripada blog kami. Pembentangan ini merupakan tugasan 3 daripada subjek ini. Ini merupakan ahli kumpulan 7 yang terdiri daripada saya, Badrul, yang merupakan seorang yang kacak dan bergaya. Dan yang kedua adalah Yuvanesin, yang merupakan seorang yang sentiasa bersedia. Dan yang ketiga adalah Syafwan, yang merupakan seorang yang kacak dan bergaya berkuasa 2 orang. Okey. Kita berbalik kepada soalan tugasan 3, pembentangan kumpulan, di mana tugasan ini perlu dilakukan secara berkumpulan. Terdiri daripada 2 atau 3 orang. Pembentangan dijalankan secara showcase dalam talian dengan menggunakan aplikasi internet Google Meet. Bahan pembentangan seperti slide, video dan sebagainya boleh digunakan semasa pembentangan. Format pembentangan dan interaksi dengan peserta sepenuhnya diuruskan oleh pembentang berkenaan. Masa yang diberikan selama 30 minit satu kumpulan. Pembentangan mestilah direkodkan dalam bentuk video. Senarai pautan rakaman video pembentangan mengikut format berikut. Tugasan 3, nama 1, nama 2, nama 3 dan URL. Contohnya seperti berikut. Tugasan 3, Sarimah binti Razak Hayati binti Kamis, Muhammad Latifi bin Razali dan address link Google Drive yang kita telah rekod. Okey. Ini merupakan isi kandungan daripada slide yang telah kami buat. Yang terdiri yang pertamanya adalah pengenalan. Yang kedua, konsep model Azure. Yang ketiga, model Azure yang terdapat daripada penghasilan blog yang dipilih. Dan yang keempat merupakan penutup dan juga kesimpulan. Yang pertama, pengenalan. Teknologi maklumat, Information Technology atau IT dan teknologi maklumat dan komunikasi, Information and Communication Technology atau ICT merupakan teknologi yang diperlukan untuk pemprosesan data. Ruang lingkup tajuknya yang sangat luas berkenaan segala aspek dalam pengurusan dan pemprosesan maklumat. Secara tepat dan mudah, penggunaan komputer dan perisian untuk mengubah, menyimpan, melindungi, memproses, memindah, melihat dan mendapatkan maklumat tanpa mengira tempat dan waktu. Perkembangan teknologi menjadikan proses pengajaran lebih menyeronokkan daripada sebelumnya kerana penggunaannya dalam pendidikan menjadikan tempat yang sesuai dan menarik perhatian pelajar. Kita teruskan kepada konsep model Azure yang akan disambung oleh saudara Syafwan. Baiklah, terima kasih Badrul. Jadi kita akan teruskan kepada konsep model Azure. Jadi model Azure itu sendiri merupakan satu model pengajaran yang bersistem dan struktur, iaitu matlamat dan objektif pengajaran akan ditentukan dahulu secara eksplisit. Aspek penting dalam model Azure ini ada 6 mengikut akronim sendiri, iaitu A, analyze the learner, itu kenal pasti pelajar terlebih dahulu. S, state objective, iaitu menyatakan objektif pembelajaran yang kita kena tentukan terlebih dahulu seperti mana yang saya nyatakan tadi. S itu select media and material, itu memilih bahan dan media yang bersesuaian dengan pelajar ataupun situasi. Seterusnya adalah U, utilize media and material, iaitu menggunakan bahan dan media, itu bagaimana kita menggunakannya lah. Dan R, require learner participation, jadi Azure ini akan melibatkan pelajar. Dan yang terakhir E, evaluate and revise, iaitu menaksir, menilai dan menambah baik. Itu saja. Sekarang kita akan teruskan kepada model Azure. Model Azure. Okey, teruskan. Okey.
Azure iaitu akronim yang pertama iaitu Analyze Learner, iaitu analisis pelajar. Okay, berdasarkan blog yang telah dirangka, jadi saya dapat analisis iaitu murid yang akan menggunakan blog ini adalah murid tahun 3 Sekolah SJKT Mengelembu. Itu seramai 30 orang, itu 15 orang murid lelaki dan 15 orang murid perempuan, dan kesemuanya adalah berbangsa India. Okey, mereka ni tinggal di sekitar Ipoh, Perak. Jadi murid aktif dan memberi respon yang pantas ketika pengajaran. Murid tahun 3 ini lebih menyukai pembelajaran yang berbentuk grafik dan video pembelajaran. Untuk pengetahuan sedia ada, kita tahu yang murid pernah menggunakan kata ganti nama diri, sama ada sedar atau tidak sedar, dalam kehidupan seharian ketika berkomunikasi dalam bahasa Melayu. Jadi kita dapat secara umumnya murid-murid ini adalah berbangsa India dan tinggal di kawasan bandar. Jadi kita boleh menggunakan pendekatan-pendekatan yang berteknologi dan sebagainya, kerana mereka mungkin mempunyai rangkaian internet yang kuat, tak ada punya masalah seperti mana di pedalaman. Selanjutnya kita pergi kepada S. Okay. To state objektif, tentukan objektif. Okey, objektif ni kita ambil daripada DSKP yang telah dikhususkan untuk tahun 3. Jadi di akhir pembelajaran murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 2 kata nama daripada setiap 3 kata ganti. Maafkan saya, murid dapat menyatakan sekurang-kurangnya 2 kata daripada setiap ganti nama diri. Dan yang kedua, murid dapat memastikan ketiga-tiga kata ganti nama diri dengan betul. Itu saja untuk state objektif. Kita akan teruskan dengan saudara pengutar yang lain, Badrul Syahmi. Okey, seterusnya kita masuk kepada akronim S, iaitu Select Method, Media and Material, atau pilih kaedah media dan bahan pengajaran. Okey, penggunaan teknologi yang terlibat daripada blok ini adalah komputer riba dan LCD. Okey, kaedah PDP yang digunakan semasa penggunaan blok ini pula adalah dapat saya kesan adalah latihan, berpusatkan guru dan berpusatkan bahan, iaitu blok itu sendiri. Media pengajaran yang digunakan adalah video pengajaran yang diambil daripada sumber YouTube, nota dan juga blog. Nota yang telah digunakan dalam blog itu berbentuk jadual. Tujuannya supaya murid akan lebih faham dan mudah untuk membaca nota tersebut. Bahan sumber pengajaran yang digunakan adalah soalan latihan yang berbentuk isi tempat kosong. Kita pergi kepada utilize media and material atau guna media dan bahan. Jadi dalam blok itu saya dapat kenal pasti 3 media dan bahan yang digunakan. Yang pertama adalah media berbentuk video. Murid dipertayangkan video mengenai kata ganti nama diri bagi memberikan sedikit pemahaman sebelum memulakan pengajaran. Okey, video tersebut bersumberkan YouTube yang telah di-upload ke dalam blog tersebut. Maafkan saya. Yang kedua adalah bahan, iaitu nota. Nota berbentuk jadual digunakan untuk memudahkan pembacaan murid bagi memastikan murid memahami apa yang dibaca oleh mereka. Tujuan nota berbentuk jadual ini digunakan juga adalah untuk meringkaskan lagi maklumat-maklumat tentang kata ganti nama diri yang terdapat di dalam blog ini. Jadi, yang seterusnya adalah bahan latihan. Latihan yang disediakan adalah berbentuk isi tempat kosong bagi menguji tahap kefahaman murid berkaitan kata ganti nama diri. Jadi seterusnya akan disambung oleh Yovanessen. Seterusnya, akronim ke-5 iaitu Require Learner Participation atau dikenali sebagai dorong penglibatan pelajar. Dalam Require Learner Participation ini terdapat 2 aspek yang perlu kita lihat, iaitu pertama sekali latihan. Okay, latihan dijalankan untuk menarik minat murid terhadap sesi PDP untuk mengalahkan penglibatan murid dalam sesi PDP. Iaitu latihan yang diberikan dalam bloknya tersebut akan menarik perhatian pelajar lebih kepada apakah yang mereka belajar daripada blok tersebut, iaitu kata ganti nama diri. Seterusnya, peneguhan dan motivasi.
Guru menggunakan teknik penugasan dan motivasi untuk menjana semangat murid untuk berfokus dalam sesi PDP. Iaitu dengan menggunakan kata-kata atau memberikan semangat terhadap murid, mereka dapat fokus lagi ke dalam PDP dan juga mendapat idea-idea yang generatif untuk melaksanakan tugasan-tugasan yang diberi. Okay. Seterusnya, ini merupakan contoh lembaran soalan untuk latihan ya yang terdapat dalam blok, iaitu isi ke-40. Akronim ke-6 iaitu terakhir, evaluate and revise, iaitu nilai dan semak. 3 aspek, iaitu pertama sekali tahap penguasaan, kedua refleksi dan yang ketiga penilaian ke diri. Dalam tahap penguasaan, guru merekodkan perkembangan setiap murid dan meletakkan tahap penguasaan masing-masing. Iaitu dalam melaksanakan atau memberikan blok tersebut terhadap murid, guru dapat merealisasi apakah peningkatan-peningkatan yang akan dicapai oleh murid dengan penggunaan blok tersebut. Okay. Seterusnya refleksi. Guru membuat refleksi mengenai sesi PDP bersama-sama dengan murid pada akhir kelas untuk mengenali blok tersebut berguna ataupun tidak. Dan terakhir iaitu penilaian ke diri. Murid melaksanakan penilaian ke diri untuk memastikan tahap kefahaman masing-masing, iaitu murid melaksanakan maupun latihan yang terdapat dalam blok tersebut, lagi menggunakan blok tersebut sebagai nota untuk melaksanakan aktiviti-aktiviti yang berkait rapat dengan blok tersebut akan memastikan kefahaman murid dalam pembelajaran kata ganti nama diri tersebut dalam blok ni. Okay. Terakhir iaitu kesimpulannya. Penggunaan blok ini sememangnya telah membantu guru untuk melaksanakan proses PDP, iaitu pengajaran dan pembelajaran, melalui perkongsian maklumat dengan cara yang berkesan kepada murid-murid. Tambahan pula, pembinaan laman web pembelajaran ini yang berpandukan model Azure ini juga telah membantu guru untuk mengorak strategi pengajaran dan pembelajaran yang bersesuaian dengan latar belakang murid seperti gaya belajar, penempatan dan umur mereka. Sekian daripada kumpulan kami. Terima kasih.